Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi Jumaat minggu yang pertama bulan Jamadil Awal tahun 1442 Hijrah. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat sebagai nasihat umum kepada kita, mudah-mudahan insya-Allah akan menjadi perkara baik. Allah Taala firman di dalam surah An-Nur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un 'an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Daripada ayat-ayat ni, maksudnya di dalam masjid-masjid. Tuhan ayat katanya fi buyutin, di dalam rumah-rumah. Rumah di sini maksudnya masjid-masjid yang Allah Ta'ala izin boleh diangkat suara, iaitunya boleh ber dan boleh disebut nama-nama Allah, dan boleh tasbih Maha Suci Allah pagi dan petang. Siapa tu yang bertasbih? Siapa yang duk akak suara di dalam masjid? Akak suara di sini bukan arti kecek dia, tapi maknanya bel di dalam masjid untuk panggil orang keliling-keliling masjid mari semaya di dalam masjid. Tuhan ayat katanya rijalun la tulhihim tijaratun, iaitunya orang-orang, terutamanya orang lelaki yang meniaga dan jual beli tidak boleh melalaikan hati mereka daripada menunai ibadat solat di dalam masjid. Maknanya orang yang kerja dia bukan hanya nego kerja jual beli saja dak, bahkan semua kerja-kerja tidak boleh melalaikan orang tu daripada semaya di masjid. Apabila bunyi orang bel, maka selalunya hati dia denyut, berasa kata nak pergi ke masjid. Wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Orang jenis pasal itu, maknanya orang yang hati dia terikat sokmo dengan masjid, tak lalai, tak galik daripada menunai ibadat solat, mengeluar zakat, serta dengan mereka yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Mereka takut gerung pada satu hari, iaitunya hari kiamat, yang mana hati-hati getar, takut, gerung, mata-mata belalak belaka. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu, supaya Allah balas kepada mereka apa yang lebih baik daripada yang mereka itu amal, wa yazidahum min fadlih, dan supaya Allah tambah lagi kelebihan-kelebihan yang ada pada sisi Allah kepada orang pasal itu. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah yang akan beri rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dengan tidak ada hisab.
Alhamdulillah, daripada 2-3 ayat ni kita dapat tahu kurang-kurangnya bahawa dalam masjid ni, tak kira mana-mana masjid, masjid adalah tempat ibadat bagi orang Islam, tempat sujud. Masjidun isim makan, kalau ada orang ngaji bahasa Arab, isim makan berartinya nama tempat sujud. Dalam masjid kena adanya azan, iqamah, adanya semaya Jumaat, adanya semaya Jumaat. Ada beberapa perkara yang diizin boleh kita buat di dalam masjid. Alhamdulillah, masjid ni adalah rumah Allah yang menjadi tumpuan hidup setiap orang muslim, muslimah untuk mengerja amal ibadat, berdekat diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ayat beberapa ayat di dalam Quran hubungnya dengan masjid. Sama ada sebut dengan nama, dengan lafaznya masjidun. Ada sebutnya nama al-masjid tambah alif lam. Adanya al-masjidul haram, al-masjidul aqsa dan beberapa perkataan lagi. Adanya baitun. Tuhan katanya baiti, baiti rumahku, artinya Kaabah aku, masjid aku. Ada belaka di dalam beberapa bentuk. Tapi hak pentingnya masjid adalah tempat bagi orang yang hatinya bersih, cuci dan bersih. Mari ke masjid untuk mengerja amal ibadat yang berbentuk pasal semaya utama sekali. Dalam masjid boleh kita baca Quran, boleh zikir dan boleh mengerja beberapa perkara. Alhamdulillah. Hak naknya jangan lalai. Orang kita ni jangan lalai, jangan galik dengan kerja-kerja lain. Walaupun nampak katanya kerja tu penting sekalipun, tapi hakikatnya sebenar Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sebab itulah kita orang Islam ni, walaupun lagu-lagu mana 5 waktu kena semaya. Haram dosa besar orang Islam semaya tak cukup, apatah lagi dia semaya dia tak semaya langsung. Dalam hidup dia tak biasa tepuh dengan semaya, ataupun dia semaya tekah dia rajin tapi dia malah dia tak semaya. Ada uzur sikit ya. Uzur lagu mana? Sakit kepala ya. Sakit kaki ya, tak semaya dah. Ini adalah orang yang tidak bertanggungjawab ke atas diri mereka sendiri. Sedangkan Nabi Raya sallallahu alaihi wasallam, semaya ni adalah tiar agama. Siapa-siapa yang tinggal semaya, maka orang itu adalah orang yang perutuh agama dia sendiri. Siapa yang semaya, maka orang itu adalah orang yang membangun agama dia. Maka alhamdulillah kita orang semaya belaka. Tapi nak buat macam mana nak jadi semaya kita tu molek. Hening terpaksa. Capai benar-benar kita kena ngaji, kena tahu. Lepas tu usaha jadi semaya kita khusyuk. Buatlah sebanyak mungkin. Tariklah hati kita sebanyak mungkin. Nak buat macam mana nak jadi semaya kita tu khusyuk. Rugi, gelonggong. Walaupun sah semaya, tapi gelonggong alik dalai. Kalau sekiranya kita semaya, hanya kita nampak ya, zahir kita semaya, tapi hakikatnya sebenar supaya kita tak ada semaya dak. Masya-Allah. Apatah lagi orang yang pasal ngaji itu, orang yang pasal semaya dia tak ada ngaji. Dia turut-turut gitu. Tak biasa royak katanya, aku ngaji semaya ni bila mana tak tahu. Kena kedak aku duk semaya lah ni. Wak ke ni daripada mula niat takbir masuk dalam semaya sampai ke suku salat. Hani kita sangat-sangat berhajat kepada mengaji dan usahalah kita ambil hak kita mengaji sani mari amal. Semaya hak paling molek sekali iaitu semaya mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ayat katanya wasallu kama raaitumuni usalli. Dan hendaklah kamu semaya seperti mana kamu melihat aku semaya. Sebab tu dalam ayat yang saya baca saat ni, apabila orang lelaki tu ayatnya rijalun,
orang lelaki. Tuhan tak ada royak nisaun. Tuhan tak ada royak orang perempuan. Bermaknanya kita orang lelaki semua ni cocong bagi orang lelaki. Jangan semaya di rumah kalau tak capai. Kecuali semaya sunat. Semaya sunat ni moleknya kita pergi duduk di rumah. Terutamanya orang-orang yang duduk tak jauh sangat dengan masjid. Belum pada nak mari semaya ke masjid, ada masa peluang lagi boleh dia semaya sunat rawatib dia di rumah. Semaya tahajud, semaya duha, semaya apa? Pergi duduk kita semaya sunat di rumah, tapi sunat fardu hendak itu. Semaya fardu hendaklah kita semaya di masjid. Ya. Kecuali sunat tahiyatul masjid. Ni kena buat dalam masjid lah. Nak buat rumah kita tak boleh. Tahiyatul masjid, kita masuk dalam masjid, belum pada nak duduk, semaya dulu 2 rakaat. Sebagai hormat, memberi satu kehormatan kepada masjid, kita semaya dulu 2 rakaat. Tapi sunat lain-lain ni digalak supaya kita buat di rumah kita. Baca-baca Quran ni lebih molek kita semaya itu, kita baca di rumah. Supaya apa? Rumah kita disinari nur yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Buka Quran, buka baca di rumah. Walaupun tak salah kalau sekiranya kita baca di masjid. So lagi untuk buat contoh kepada isteri kita, anak kita. Ya galiknya, wallahualam lah, saya tak ada kata ke orang Tino dah. Tapi dengan secara umumnya, kalau datuk lelaki tak buat contoh molek kepada bini, kepada anak, maka bini pun ya kurang nak baca Quran supaya tok lelaki. Tapi kalau dia tengok tok lelaki duk baca Quran, bini pun dengar automatik. Ya pun berasa tak nak baca tak. Sebab apa? Sebab dia tengok tok lelaki dia duk baca Quran. Ni. Email orang Tino ya rapuh benar orang Tino. Nah, orang Tino ya tak serupa dengan orang jantan. Tapi kalau sekiranya orang jantan tok lelaki, orang jadi pok, jadi tok lelaki ni lemah, maka jangan duk harap katanya bini hok duk ada di rumah tu nak kuat lebih pada dia. Nah, jangan duk harap katanya anak-anak nak jadi kuat lebih pada pok. Kalau sekiranya pok tu tak erak dah, lemah dah, email, maka anak pun lebih pada tu lagi. Sebab tu kita sangat-sangat berhajat kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Doa minta supaya Allah cucuri rahmat kepada kita, jadi iman kita kuat semua. Nah, kuat semua. Lepas tu kita buat apa-apa jadi contoh teladan kepada diri kita. Jadi istiqamah semua apa hak kita buat. Yang keduanya, jadi molek dalam rumah tangga kita, isteri kita molek, anak kita molek. Kalau lah orang setengah-setengah hidup ada sekali dengan cucu pun, jadilah cucu tu molek juga. Sebab kita harap mudah-mudahan kebaikan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, ia akan berkat. Ambil daripada ayat Quran, ambil daripada hadis Nabi, dengan nasihat, tunjuk ajar dan sebagainya, kita mari guna di dalam hidup. Itulah dikatakan kebaikan dalam hidup. Mudah-mudahan kita beripung dalam masjid. Ni kembali kepada masjid semula. Kita mari semaya Jumaat di masjid ni adalah satu keberkatan yang Allah Ta'ala bagi. Apung dosa, akak darajat, beri ganjaran yang sangat banyak. Terutamanya kita mari ke masjid, ada orang rumah jauh, ada orang rumah dekat. Jangan pelat belaka, walaupun rumah dekat pun, rumah jauh, supaya insya-Allah tujuan yang sama. Cuma pahala tu adalah lebih kurang. Orang rumah jauh dia pahala banyak sikit sebab dia jakah, dia mari jauh. Orang rumah dekat dia jalan tak apa jakah ni, masuk dalam masjid. Tapi tujuan adalah tujuan tullah, matlamat tullah belaka. Iaitunya nak kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala melalui kita beramal ibadat sungguh dalam hidup kita. Apatah lagi kita berada di hari Jumaat. Ini kelebihan hari Jumaat ni, memang ulama-ulama royak banyak di dalam kitab. Jadi kita jadi beripung kebaikan ni ada pada malam Jumaat dan hari Jumaat. Alhamdulillah kita berada di minggu yang pertama ni bulan Jamadil Awal. Ni kita kena kira dekat-dekat dengan nak puasa ni. Walaupun ada beberapa bulan lagi, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban. Tu
Kita kena kira belah-belah dah untuk kita nak masuk bulan Ramadan yang maha mulia. Bukan kata nak pakat nak beraya dak, nak puasa tu. Dia hak tu hak penting sekali, nak buat amal ibadat. Jadi insya-Allah dengan kebaikan dalam hidup kita ni Allah Taala bagi, walaupun masa berlalu ni sangat-sangat cepat. Kita kena sedia semua untuk masa depan kita, untuk kubur kita yang kita nak pergi duduk, dan untuk akhirat yang kita nak pergi jalan semua, nak pergi jejak pintu syurga belaka ni. Nak pergi jejak pintu syurga belaka, nak masuk duduk dalam syurga belaka. Bersedialah dengan kebaikan, insya-Allah amalan kita dan semua tiap-tiap perkara yang kita buat di dalam hidup diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.